Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Diharap semua dalam keadaan sihat walafiat. Jadi sekarang ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang hasil inovasi yang telah dibina, iaitu berkenaan dengan laman web pembelajaran bahasa Arab Fasluna. Okey, baik. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, marilah kita berkenalan dengan terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Zulhilmi bin Zuhairi, merupakan salah seorang daripada pelajar PDPP PPC ambilan Jun 2020 di IPG Kampus Darul Aman, dan nombor ID saya IPA 062. Seterusnya, kita lihat pula insan yang saya agak bergaya ini. Beliau merupakan pensyarah pembimbing saya, iaitu Ustaz Muhammad Syukri bin Ahmad, merupakan pensyarah di IPG Kampus Darul Aman. Sekarang ini beliau juga merupakan pensyarah penyelia praktikum saya di Sekolah Maktab Mahmud Al-Usta Kedah. Jadi beliau merupakan insan yang sangat baik, tidak jemu memberi teguran, memberi ilmu kepada saya. Terima kasih Ustaz. Okey, baik, kita masuk pula kepada analisis isu. Seperti yang sedia maklum, sekarang ini saya sedang menjalani sesi praktikum di Sekolah Maktab Mahmud Al-Usta Kedah. Sekarang ini tempoh pandemik COVID-19. Jadi, sesi pembelajaran dijalankan secara dalam talian atau secara PDPR di rumah. Dan antara masalah-masalah yang sering guru-guru hadapi ataupun sering saya sendiri hadapi, iaitu hanya 50% murid yang menyertai kelas PDPR yang dijalankan. Okay. Kehadiran murid yang sebegini amat membimbangkan jika tidak diambil tindakan secara serius. Yang kedua, antara masalah yang sering dihadapi iaitu terdapat segelintir murid yang mempunyai masalah untuk memuat turun bahan pembelajaran. Okay, ini berkait rapat dengan masalah capaian internet, di mana khususnya bahan pembelajaran yang diberikan oleh guru bersaiz besar seperti video dan terutamanya video lah. Jadi ia amat menyukarkan murid-murid untuk memuat turunnya dan akan menjejaskan sesi pembelajaran. Okey. Jadi berdasarkan dua perkara yang disebut sebentar tadi, apakah punca kepada berlakunya perkara-perkara tersebut? Yang pertama, kita tengok iaitu murid berkongsi gadget atau tidak memilikinya. Okey. Ini seperti yang kita tahu, tidak semua murid berkemampuan untuk memiliki gadget ataupun telefon masing-masing. Dan ada juga mereka yang kena tunggu ibu bapa mereka untuk pulang ke rumah dulu, barulah boleh tengok apa yang dipelajari di dalam kelas menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Okay, jadi itu adalah antara masalahnya. Yang kedua, masalah capaian internet yang rendah. Okay. Hal ini di Malaysia sekarang ini memang masalah internet merupakan masalah utama ataupun masalah yang paling besar yang dihadapi sekarang inilah. Jadi pembelajaran secara dalam talian ni memang perlu kepada capaian internet yang kuat. Yang ketiga iaitu
murid dan ibu bapa kurang mengambil berat. Okay. Jadi saya sendiri berharap kepada ibu bapa, marilah kita sama-sama berganding bahu agar dapat menjaga pelajaran anak-anak dengan baik ataupun dapat mengawal pelajaran mereka dengan baik. Yang terakhir iaitu medium pengajaran yang digunakan oleh guru kurang bersesuaian, di mana guru mestilah bijak dalam menentukan kaedah pembelajaran. Seperti yang katakan tadi, jika guru ingin memberi bahan yang bersaiz besar seperti video, guru mestilah bijak untuk menangani masalah yang murid tak dapat nak memuat turun. Seperti guru boleh upload dulu video ke YouTube, kemudian bagi link. Itu sendiri saya sudah buat. Jadi ia amat membantulah. Okay. Baik, dengan masalah-masalah yang timbul sebentar tadi, maka terhasillah laman web pembelajaran bahasa Arab. Okay. Mari saya berkongsi sedikit tentang laman web ini. Pembinaan laman web pembelajaran Fasluna ini merupakan salah satu inisiatif untuk menghasilkan pembelajaran murid yang lebih fleksibel. Ia juga dipadatkan dengan bahan pengajaran yang biasanya akan menjadi tarikan kepada minat murid terhadap pembelajaran bahasa Arab, seperti kita ada gambar-gambar, kita ada rakaman audio, video-video menarik, permainan bahasa, nyanyian dan sebagainya. Selain itu, kuis dan juga latihan turut disertakan untuk mengukuhkan kefahaman murid. Ia diinovasikan agar dapat memberi kemudahan kepada murid untuk mengaksesnya pada bila-bila masa dan di mana jua. Inovasi ini juga diadun untuk meningkatkan minat murid dalam mempelajari subjek bahasa Arab, khususnya bagi murid tingkatan 2. Signifikan inovasi ini ialah dapat menambah nilai pada kaedah pengajaran bahasa sedia ada. Impak inovasi ini dalam bidang bahasa Arab ialah dapat dijadikan kaedah alternatif kepada para guru dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran kemahiran bahasa Arab mereka. Jadi, marilah kita tengok ataupun menerokai apa yang telah saya bina. Okey, baiklah. Murid-murid akan diberi link untuk ke laman web ini. Apabila mereka menekannya, paparan inilah yang akan terpampar di kaca skrin mereka. Ini adalah merupakan laman utama bagi laman web pembelajaran ini. Ia dibina khusus untuk pengajaran subjek bahasa Arab contemporary tingkatan 2, iaitu Lughah Arabiyah Mu'asirah Lisanah Al-Thaniyah. Okay. Di bawah ini pula terdapat matlamat dan juga objektif yang hendak dicapai pada akhir pengajaran. Kita pergi kepada topik. Okay. Saya telah memilih topik 8, iaitu Uhibbu Watani. Dalam bahasa Melayunya, saya cinta negara saya. Okay. Jadi di sini saya telah menyusun kandungan pelajaran mengikut kemahiran, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Dan saya juga ada menyediakan rancangan pengajaran harian, iaitu RPH, sebagai rujukan dan juga panduan kepada guru-guru bahasa Arab yang lain. Jadi, marilah kita lihat set induksi. Okay. Murid boleh menonton video secara terus tanpa perlu
memuat turun videonya. Jadi setelah selesai mereka menonton, mereka bolehlah menjawab soalan-soalan yang di bawah ini. Kita kembali. Kemudian kita lihat kemahiran mendengar dan bertutur. Okey. Kemahiran mendengar dan bertutur ini saya ada sertakan rakaman audio bagi teks yang di bawah ini. Jadi murid boleh play. صباح الخير يا أخي الكريم، أنا أحمد، أنا من ولاية سبح. من أي ولاية أنت؟ صباح النور يا أحمد، أنا عمر، أنا من ولاية قدح. إذن أنت قدحي وأنا سبحي. Jadi murid boleh mendengar secara berulang-ulang ataupun berkali-kali sehingga mereka dapat bertutur dengan baik dan fasih. Kemudian mereka boleh melakukan aktiviti yang diberikan seperti di bawah ini. Okey, mereka boleh mencari rakannya untuk mempraktikkan ataupun untuk melakonkan perbualan yang sama seperti di atas. Kita kembali. Kita lihat pula aktiviti bagi kemahiran membaca. Okey. Bagi kemahiran membaca pula, di sini ada satu teks yang mana saya ambil daripada buku teks sendiri dan mereka boleh baca, kemudian mereka boleh menjawab kuis ringkas yang ada ini. Okey, kita tengok. Okey. Jadi setelah mereka membaca, kita nak tengok sejauh mana kefahaman mereka dengan kuis ini. Jadi mereka boleh bermain pada bila masa dan di mana jua. Okey. Ya, mereka akan ni. Okey, dan begitulah. Kita kembali. Kita pergi kepada kemahiran menulis. Apa aktivitinya? Jadi sama sahaja. Saya sertakan di sini permainan di mana mereka boleh susun gambar yang bersesuaian dengan ayat. Kemudian contoh kita ambil satu gambar askar ini. Jadi mereka perlu cari ayat yang mana. Okey, askar. Okey, jadi betul. Lepas habis mereka main ni, mereka boleh tulis semula di dalam buku untuk menguatkan lagi apa yang dipelajari. Jadi itu sahaja yang sempat saya hasilkan. Jika terdapat apa-apa komen atau pertanyaan, atau jika ada guru-guru bahasa Arab yang lain ingin berkongsi dengan saya bahan-bahan ataupun idea-idea yang menarik, mereka boleh hubungi saya dengan menghantar email dan kita boleh berhubunglah. Sebelum saya mengakhiri, saya dan
beberapa saya dan pelajar-pelajar PDPP PPC yang lain telah berkolaborasi untuk melengkapkan laman web ini. Oleh itu, kami telah membahagikan tajuk-tajuk pelajaran yang berbaki, kemudian sama-sama berkongsi pautan laman web masing-masing. Jadi, pengguna boleh memilih mana-mana topik yang ingin mereka pelajari. Okey. Kita ada topik 1 sehingga topik 16. Jadi kita lihat salah satu contoh yang telah dihasilkan oleh rakan-rakan saya. Kita ambil topik 2. Jadi pelajar boleh tekan di situ dan dia akan link dengan laman web yang telah dibina oleh rakan-rakan saya yang lain. Okey, kita tengok. Ya, laman web ini disediakan oleh Ustazah Anis Najwa. Okey, kita tengok ini pengenalan, dalam adjektif, ma'rad. Macam tu sahaja. Okey, baik. Akhir sekali kita akan tengok apakah kelebihan laman web pembelajaran yang telah dihasilkan ini. Yang pertamanya, murid dapat mengakses pada bila-bila masa dan di mana jua. Okey, ini adalah objektif utama dalam pembinaan laman web ini, agar murid-murid yang tidak dapat join kelas yang diadakan, mereka boleh belajar secara sendiri di rumah pada bila-bila masa dan di mana jua. Yang kedua, iaitu murid tidak perlu memuat turun bahan pembelajaran. Okey, ini dapat menjimatkan data mereka agar mereka boleh menggunakannya untuk benda-benda lain. Jadi apabila mereka buka laman web, semua bahan-bahan sudah tersedia. Okey. Yang ketiga, sebagai tempat rujukan dan latihan kepada murid. Okey, kita tengok tadi banyak input, banyak bahan-bahan yang mereka boleh pelajari dan terokai, dan setiap itu ada disertakan latihan agar mengukuhkan tahap kefahaman mereka. Okey, yang keempat iaitu dapat menarik minat murid. Kita tengok tadi menarik, bukan? Ada gambar, ada video, ada audio. Jadi murid-murid yang berumur jadi semua murid insya-Allah akan tertarik dengan laman web untuk belajarlah. Okey, dia akan tertarik untuk belajar. Tengok gambar menarik, video lagi, audio, seronok insya-Allah seronok. Okey, yang terakhir, yang kelima, iaitu memudahkan dan menjimatkan masa guru semasa PDPR. Okey, kenapa saya katakan macam ni? Sebab apa? Guru dalam waktu PDPR kebiasaannya dia akan gunakan video, dia akan rekod satu video yang memerlukan kepada syarahan ataupun penerangan. Jadi guru boleh memuat naik terlebih dahulu video-video ini ke dalam YouTube, kemudian dimasukkan ke dalam web. Jadi murid boleh tengok dulu dan ia akan menjimatkan masa masa PDPR. Contohnya waktu segera. Okay, contohnya guru menggunakan Google Meet. Jadi masa penerangan itu sudah jimat. Okay. Jadi mereka boleh masuk ke dalam Google Meet dan boleh berbincang apa yang mereka tidak faham tentang video yang dihasilkan sebentar ini. Okay. Jadi itu sahaja kelebihan-kelebihan dalam pembinaan laman web ini. Okey. Jadi setakat itu dulu. Jika ada apa-apa pertanyaan, soalan ataupun perkongsian, bolehlah hubungi saya. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang mendengar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.